الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزوجوا فإن خير زاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan dan kesungguhan dalam melaksanakan segala perintahnya dan serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan hamba-hamba yang salih dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat yang kekal abadi. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan Sri Berkebangga yang Agung pada 4 Jun tahun ini, mimbar Jumaat ingin menarik perhatian para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Panji Kemakmuran. Saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Sri Paduka Baginda yang Agung merupakan pemerintah yang tertinggi di dalam negara Malaysia yang berdaulat ini dan menjadikan ketua agama yang bertanggungjawab memelihara keharmonian dan kesetiaan agama Islam itu sendiri. Perkara tersebut telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Justru sebagai warga negara yang cintakan keamanan dan perpaduan, marilah kita sama-sama menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Sri Paduka Baginda yang Agung dalam membina sebuah negara yang sentiasa dipelihara dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya kita merasa amat bertuah di atas keprihatinan Baginda menjaga ahwal agama Islam di negara ini, selaras dengan peranan Baginda sebagai panji kemakmuran yang menangani seluruh rakyat jelata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul Allah dan kepada orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbalah-balah dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, negara kita Malaysia merupakan tanah air berdaulat, berpaksikan keamanan dan perpaduan rakyat berbilang agama, bangsa dan keturunan. Keistimewaan ini sering diperkatakan masyarakat dunia sehingga negara kita dilabel sebagai negara Islam. Contoh dalam pelbagai aspek pembangunan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Keamanan dan perpaduan yang dicapai sejak 54 tahun negara mencapai kemerdekaan adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga dan perlu dipelihara. Sebagai rakyat yang cintakan keamanan, kita mestilah bersyukur kerana negara kita bebas dari berlaku peperangan, kekacauan, bencana alam dan penurunan penyakit berjangkit seperti yang berlaku di setengah negara. Di negara yang berdaulat ini, agama Islam dapat dipelihara sekecuian dan umat Islam dapat melaksanakan segala amalan serta beribadah berkaitan agama tan. Begitu juga dengan penganut agama yang lain. Mereka bebas mengamalkan fahaman agama masing-masing
tanpa unsur-unsur paksaan dari mana-mana pihak. Betapa bertuahnya kita sebagai rakyat Malaysia ini yang mencapai segala kemewahan dan keharmonian hasil daripada kebijaksanaan kepimpinan negara yang terdahulu, dan sekarang dalam usaha maju negara ke arah negara maju berpendapatan tinggi serta menjayakan misi dan visi kerajaan menjelang tahun 2020. Sehubungan itu, marilah kita menjayakan hasrat dan iltizam yang disuarakan kepimpinan negara bagi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamu As-Sultaniyah melalui petikan hadis riwayat Imam At-Tabrani daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, akan ada selepasku para pemerintah, maka berikan ketaatan kamu kepada mereka, kerana pemerintah itu umpama perisai yang kamu berlindung di sebaliknya. Jika mereka memerintah dengan baik, maka kamu dan mereka akan memperoleh kebaikan. Namun jika mereka memerintah dengan cara tidak baik, maka mereka akan menanggung akibatnya, sedangkan kamu terselamat daripada menanggung akibat perbuatan mereka. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kemajuan dan pembangunan yang dijana sehingga kini amat bermakna pada kita semua, kerana tanpa pengorbanan dan kesungguhan pemimpin negara yang terdahulu, maka mustahil kita dapat membangunkan sebuah negara yang maju di rantau ini. Malah setanding dengan negara-negara maju yang lain di peringkat global, nikmat yang dikecapi oleh segenap lapisan rakyat negara ini tidak mungkin dapat diperolehi di tempat lain. Ini terbukti apabila begitu ramai rakyat Malaysia, rakyat negara lain sanggup datang untuk mencari rezeki di negara kita, sehingga ada yang bersanggup menggalikan nyawa itu sendiri. Mereka di luar sana amat mencuburi nikmat keamanan dan kehormatan yang wujud di negara kita, sehingga ada yang berusaha daripada anasir-anasir luar yang berniat untuk merosakkan negara kita yang tercinta ini. Seharusnya kita mengambil iktibar dan pengajaran di atas kekacauan dan ketidakstabilan politik yang berlaku di negara-negara tanah Arab, agar segala keharmonian ini dapat dipelihara demi keselangsungan generasi yang akan datang. Ingatlah segala bentuk kenikmatan yang kita peroleh sekarang ini pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Yang maksudnya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negara Mekah ini negara yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga dia bersenang-senangan nikmati rezeki itu sebagai sementara di dunia, kemudian aku memaksa dengan menyeretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembalinya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, negara yang berdaulat tidak akan wujud tanpa adanya rakyat dan pemerintah. Lantaran itu, segala bentuk keperluan rakyat kepada pemerintah adalah memastikan segala urusan mereka ditadbir, urus secara baik dan diatur-atur. Begitu juga bagi pemerintah, mereka amat memerlukan kerjasama, sokongan, dan yang paling utama ialah bagi ketaatan terutama dalam melaksanakan dasar negara dan undang-undang yang berkaitannya. Menjadi hakikat tersebut, rakyat dan pemerintah mempunyai matlamat yang sama, iaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeza dari sudut pangkat dan kedudukan. Sekiranya kerjasama dapat dijalankan atas dasar iman dan takwa, nescaya akan lahir semula generasi yang pernah dihasilkan ketika zaman Sultan Muhammad Al-Fatah yang berjaya menakluk kota Konstantinopel, yaitu memiliki rakyat dan raja yang baik. Inilah kunci kejayaan yang sewajarnya menjadi motivasi utama kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan kegemilangan Islam. Akhir sekali,
mimbar Jumaat pada hari ini menyuruh para jemaah dan rakyat Malaysia untuk sama-sama mendoakan semoga Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zain Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah teguhkan keimanan, lanjutkan usia, dikurniakan kesihatan, kesejahteraan bagi mentadbir negara yang menjalankan tugas dengan sempurna. Kita doakan juga agar negara dikekalkan nikmat kestabilan politik dan keamanan, dijauhkan dari segala perbuatan jahat dan fitnah yang boleh membawa malapetaka dan kehancuran. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara rakyat yang berbilang kaum, kukuhkan perpaduan di kalangan mereka, semoga senantiasa hidup aman, damai, menikmati keadilan, kemakmuran dan keselamatan sepanjang zaman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah pada hari ini, yang pertama, Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong menjadi panji kemakmuran kepada keharuman dan kesejahteraan umat Islam. Kedua, ketaatan kepada pemerintah menjadi asas kepada kemakmuran sebuah negara yang berdaulat selari dengan prinsip syarak. Dan yang ketiga, umat Islam perlu memelihara keamanan yang wujud di negara ini demi kelangsungan generasi yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha bi'ilmin ya'zukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyeru kepada kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه نفسه وسنى بملائكته مسبحته بكسره. وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل البيت وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة على صلاة الكرام وولية المسلمين العظام الذين قضوا بالحق ما به كانوا يعدلون وخصوصا على Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong Al-Wathiq Billahi Tuanku Mizan Zain Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah wala Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
تكون زهرة. اللهم اتنا عمرهما مصلحين للموظفين ورعيته والبلاد وبلغ مقاصدهما لترك الهدى والرشاد. اللهم اجعل ماليزيا وسائر البلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رحية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.